Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah ma syaa Allah maka min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama pada pagi ini insya-Allah dalam forum kita, forum dua beranak. Bersama dengan saya dan anak saya Luqman Al-Hakim. Sedikit pengenalan Luqman, anak ketiga saya, dan hari itu menyambung pengajian dia memulakan pengajiannya di Ma'had Darul Faizin, kemudian menyambungkan pengajiannya selama 2 tahun di Yaman, 2 tahun setengah, dan insya-Allah sepatutnya dijadualkan untuk kembali ke Yaman lagi pada bulan 8 ini. Namun kalaulah PKP ini selesai, insya-Allah dia akan balik ke Yaman pada bulan 8 ni insya-Allah untuk menyambungkan lagi pengajiannya selama 4 tahun di sana. Mudah-mudahan insya-Allah Allah memberikan kemudahan dalam pengajian beliau insya-Allah. Dan tajuk yang nak kita sembang-sembang pada pagi ini ialah berkaitan dengan anak soleh. InsyaAllah nampak Luqman pun buat persiapan dan persediaan selama 2 hari. InsyaAllah. Dan salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak sembang-sembang tentang anak soleh, dan kalau ada tuan-tuan yang ada soalan-soalan ke apa semua, boleh insyaAllah boleh diajukan dekat komen, dan saya insyaAllah akan cuba untuk menjawabnya lah insyaAllah. Hari ni saya nak jadi moderator saja. Hari nak bagi peluang dekat anak saya Luqman untuk mengungguli carta pada hari ni insyaAllah. Mudah-mudahan menjadi manfaat pada semua insyaAllah. Baik, Luqman lah ni umur apa? 17 tahun. Kira masuk 18 lah. Masuk 18 tahun ni. Tahun ni masuk 18 sebab dia bulan 12 birthday dia. Bulan 11 birthday dia. Saya ni ramai sangat dah sampai confused. Bulan 11 birthday dia. Jadi bulan 11 ni baru masuk 18 tahun lah. Baik, insyaAllah. Salli ala Muhammad. Luqman kongsi sikit tentang tajuk kita, anak soleh pada hari ni insyaAllah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayya wa liwalidayka ilayya masir. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadirat ilahi kerana telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam, iaitu 2 nikmat yang paling agung di dalam diri kita sendiri. Dan kita mulakan majlis kita atau mula kata-kata kita dengan bacaan daripada ayat Quran, iaitu wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Dan kami mewajibkan ke atas mereka, iaitu umat manusia, wasainal insani biwalidayhi hamalathu ummuhu, yang mengandungkan mereka wahnan ala wahnin, kelemahan demi kelemahan, wa fisaluhu fi amaini, dalam keadaan ataupun dalam masa 2 tahun,
fi amaini anishkurli, dan kamu bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapa dan kedua ibu bapamu, masir, dan kepada aku juga mereka dikembalikan. Tu kami kita lah dikembalikan. Apa maksud daripada ayat ini? Maksudnya adalah bersyukur kepada Allah kerana adanya kita kedua ibu bapa. Ada di antara mereka yang tak ada ibu bapa. Tapi adakah masih ada peluang untuk mereka jadi anak yang soleh ataupun tidak? Ataupun kalaulah mereka sudah meninggal, maka tak ada kepada kita peluang untuk kita jadi seorang yang menjadi seorang anak soleh. Maka bagaimanakah caranya? Maka caranya adalah dengan kita niat sedekah untuk mereka, salah kepada mereka, salat. Kerana apa? As-salah pada lugatan, salah itu bermaksud ad-du'a. Dan bermula, dan pada istilahan pula pada syar'an, sesuatu yang bermula daripada takbir dan berakhir dengan salam. Ghaliban, selalunya macam tu. Kenapa dia kata selalunya? Sebab ada setengah kalau lah orang tu diikat atau sebagainya, maka dia tak boleh untuk dia solat dalam keadaan yang sebetulnya. Okey. Sambung kepada perbicaraan. Okey, siapakah Luqman yang berada di dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam Al-Quran? Okey, namanya adalah Luqman bin Unaqah. Dan kata Ibnu Abbas mengatakan dia adalah seorang tukang kayu daripada saya tak ingat, daripada Habsyi. Okey. Dan ada juga qaul yang mengatakan bahawa dia adalah seorang yang berbadan pendek dan berhidung mancung, dan dia daripada Sudan, dikatakan juga. Dan ada yang mengatakan dia adalah seorang hakim pada zaman Nabi Daud AS. Itulah sedikit biografi, apa orang panggil apa? Biodata berkenaan dengan Luqman Al-Hakim ni. Okey. Dan ada sedikit kisahlah berkenaan tentang dia. Suatu hari dia dan anaknya, Luqman dan anaknya berjalan di pasar. Kemudian menaiki himar, iaitu keldai, bersama anaknya lah. Kemudian yang menunggang itu adalah Luqman, dan anaknya berjalan di bawah. Kemudian dengarlah ada orang kata dekat bawah tu. Dengar orang-orang dekat sekeliling kata, "Weh, hampa nampak tak orang tu? Dia tengoklah dia naik atas himar dan dia biar anak dia macam sorang-sorang macam tu je. Apa punya ayah macam ni lah." Macam tu ayat dia lebih kurang. Kemudian Luqman ni terdengar. Kemudian apa dia buat? Dia turun daripada himar, dia ambil anak dia letak kat atas. Kemudian dengar lagi orang kata apa? "Weh, nampak ada orang. Apa punya anak duduk kat atas, bapak jalan sorang-sorang. Pun kat bawah lah. Orang panggil kurajak lah macam tu." Kemudian dengarlah juga. Kemudian apa dia buat? Dia pun naik juga dekat belakang himar. Anak duduk depan, maka dia duduk kat belakang. Kemudian apa lagi orang kata? Orang akan kata juga, orang kata apa? "Weh, hampa nampak tu? Kesian kat himar tu, kesian kat keldai tu." Dua-dua orang pakat naik, mampulah dia, macam tu lah ayat dia lebih kurang kan. Kemudian dengarlah juga apa dia buat. Dia turun daripada himar, anak dia pun turun. Apa orang kata? Orang kata juga, orang kata, ada saja himar, ada saja keldai, tapi tak ada orang tunggang. Maka bila keluar daripada pasar, apa kata dia dekat anak dia? Dia kata, "Wahai anakku, sesungguhnya tidak akan ada seorang pun yang terlepas daripada ucapan, daripada kata-kata, daripada maki hamun. Tak kisahlah apa pun kita buat, mesti akan ada orang kata pada kita. Baik buruk, baik jahat. Baik buruk, baik. Macam tu lah. Baik buat baik. Baik buat baik. Baik buruk, baik buat baik. Baik buat baik. Maka mesti akan ada orang kata. Kita buat apa mesti akan ada orang kata. Tak pernah akan tak ada orang tak kata. Mustahil lah kalau tak ada. Kemudian dia kata apa? Orang yang akan mengambil apa yang mereka kata tu cumalah orang yang kurang akalnya.
Maka kalaulah kita ni kurang akal, kita ni tak boleh berfikir dengan keadaan yang betul, maka kita akan ambil apa yang Nabi kata. Kita hidup kita hidup bukan kerana manusia, bukan kerana apa yang mereka nak katakan kepada kita. Kita hidup kerana diri kita sendiri. Yang kita Apa yang Allah nak kata kita? Ya, apa yang Allah nak kata kepada kita. Yang boleh kita ambil daripada manusia itu apa? Yang kita boleh ambil cumalah nasihat. Nasihat. Apa Nabi kata? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Tamim bin Abu Usamah. Saya nama dia apa? An Abi Ruqayyah, Tamim bin Ausi Ad-Dari. Cerita ni yang telah dikisahkan dalam kitab Jawahirul Lu'liyah karangan Syekh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif. Menyebutkan apa? Di dalam syarahnya menyebutkan kisah tentang Tamim Ad-Dari ni yang masyhur tentang Dajjal, bertemu dengan Dajjal itu dengan berapa muka surat? 3 muka surat lebih. Muka cerita pasal dia saja. Cerita pasal siapakah yang meriwayatkan hadis ni. Diceritakan. Kemudian apa yang maksud daripada apa yang dikatakan oleh Tamim Ad-Dari ataupun apa yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Qulna liman? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Apa yang dikatakan ad-din nasihah, agama itu nasihat. Lillahi, kepada qala liman ya Rasulullah? Ad-din nasihat. Qulna liman? Kepada siapa? Lillah wa li kitabihi, kepada Allah dan kepada kitabnya. Kalau daripada zahirnya hadis ni kita faham tak? Kita menasihatikan Allah. Apa maksud dia? Maksudnya di dalam syarah itu menyebutkan bahawa yang bermaksud daripada hadis itu adalah dengan kita membuatkan taqaddam bihaqqillah min haqqi khalq. Dengan kita memulakan sesuatu itu daripada Allah. Maksudnya bukan maksudnya macam tu. Maksudnya kalaulah ada kepada kita dua perkara. Satu perkara untuk Allah, satu perkara untuk keduniaan kita. Mana yang lagi kita perlu kita ambil? Orang yang memulakan dengan apa yang hak Allah itu adalah itulah yang dimaksudkan dengan nasihat kepada Allah. Boleh faham? Memulakan hak Allah. Ya, memulakan hak Allah. Keputusan dia mulakan hak Allah dulu. Ya. Okay. Itulah yang dimaksudkan. Kemudian sebenarnya nak cerita bab Luqman menasihati anak dia. Ya. Nak cerita tajuk ni pun agak inilah sebab kita pun bukan orang yang soleh lah. Tapi dengan apa yang dikatakan oleh ulama, kalaulah kita nasihat itu bukanlah untuk orang yang mendengar sahaja, tapi kepada orang yang bercakap sekalipun sama juga. Orang yang dengar sama, orang yang bercakap pun sama. Jadi dia menasihati akan diri dia sendiri. Itulah orang panggil nasihat. Maka nasihat itu tidak bermaksud pada kata Luqman Al-Hakim tadilah. Tidak mendengar apa yang orang kata atau sebagainya. Okey. Sambung pula. Okey, kita nak cerita okey. Ada hadis juga yang mengatakan birru abaukum tabarraku abnaukum wa aifu ta'ifan nisaukum. Birru abaukum, berbaktilah kepada kedua ibu bapamu. Birru abaukum tabarraku abnaukum. Benda apa yang hangpa buat sekarang ni, benda apa yang hang buat, mestilah akan anak-anak akan ikut juga nanti. Apa yang kita buat tak semestinya benda yang kita buat akan terhenti di benda yang hang buat tu akan terhenti. Benda ni akan orang panggil apa? Benda ni akan berterusan. Kalaulah hang buat, kemungkinan anak hang juga akan buat nanti benda yang sama. Maka berfikir sebelum buat. Birru abaukum tabarruku abnaukum wa aifu ta'ifan nisaukum, dan jagalah wanita-wanitamu. Itu bermaksud isteri-isteri, anak-anak perempuan dan sebagainya.
InsyaAllah tuan-tuan doakan Luqman supaya Luqman dapat salih ala Sayyidina Muhammad menyampaikan dengan baik. Dan salih ala Sayyidina Muhammad, apa yang dapat saya simpulkan daripada mukadimah Luqman tadi ni, yang pertamanya ialah salih ala Sayyidina Muhammad, bagaimana nasihat ni sangat penting lah. Dan di antara rujukan yang paling dapat kita ambil daripada salih ala Sayyidina Al-Quran ialah bagaimana Allah menceritakan tentang nasihat-nasihat yang dibuat oleh salih ala Sayyidina Muhammad, Luqman Al-Hakim, yang Allah ceritakan, Allah nukilkan dalam Quran. Jadi dalam keadaan kita mendidik anak-anak kita, subhanallah, maka ada rujukan-rujukan tertentu salih alaihi wasallam yang kita boleh buat, yang kita mengambil nasihat-nasihat daripada orang. Cumanya salih alaihi wasallam dalam apa saja yang kita buat dalam kehidupan kita, kita takkan terlepas daripada pandangan dan kata-kata manusia. Ada manusia yang akan setuju dengan kita, ada manusia yang akan benci kita, ada manusia yang akan komplain, ada macam-macam dalam kehidupan kita ni. Maka apa yang kita perlu buat ialah kita buat ikut apa yang Allah suruh kita buat. Dan kita bukanlah dengan maksud kita salih alaihi wasallam nak kena ikut apa sahaja yang orang kata tentang kita ni. Nah, kalau kita buat macam ni, kalau kita hantar salih ala Sayyidina Muhammad, waktu saya Luqman dia masuk madrasah waktu umur dia berapa tahun? 8 tahun, 9 tahun dulu. Kan, adik dia masuk waktu umur 7 tahun, duduk dekat madrasah. Dia orang kata tak? Orang kata, siapa orang tak kata? Orang kata apalah, nak basuh punggung pun tak kerti lagi. Kata kan, nak basuh baju pun semua. Jadi waktu tu kita dah hantar dah. Dia orang akan kata salih ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita fikir apa yang patut kita buat pada waktu tersebut, salih ala Sayyidina Muhammad. Itu tuan-tuan yang dirahmati sekalian, salih ala Sayyidina Muhammad. Dan nasihat dan perkataan yang baik kepada sesama kita ialah nasihat menasihati, bukan mengkomplaini. komplain. Nasihat itu lebih baik, dan nasihat ialah meletakkan Allah itu lebih utama dalam urusan nasihat kita di sisi Allah. Yang keduanya ialah kita kena ingat apa yang disebutkan oleh Luqman tadi ni tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa saja yang kita lakukan itu menjadi contoh dan teladan kepada orang yang duduk di sekeliling kita. Seorang ayah, dia melakukan satu benda, sama ada direct atau indirect. Kalau direct, salli ala Sayyidina Muhammad dengan maksud, kalau direct ni dengan maksud apa yang dia buat itu akan menjadi contoh langsung kepada anak dia. Dia buat satu benda, dia akan tengok salli ala Sayyidina Muhammad. Anak dia akan tengok, dan anak dia akan buat. Kita semayang pun anak kita akan tiru. Kalau ayah dia rajin semayang, maka anak dia juga akan rajin semayang. Kalau ayah dia, mak dia rajin baca Quran, maka anak-anak dan akan rajin baca Quran. Dia akan jadi contoh teladan. Sebab tu anak lebih mudah mengikuti daripada mendengar. Kalau kita nak buat satu benda, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka anak kita akan ikut perbuatan kita, bukan dengan maksud kita suruh dia susah nak dengar. Tapi kalau kita buat, dia akan ikut. Sebab tu kita selalu kena tunjuk contoh yang baik di depan anak-anak kita. Pun begitu termasuk di belakang keluarga kita, di belakang anak-anak kita. Kalau kita buat di belakang salih ala Sayyidina Muhammad satu benda kemaksiatan, peluang untuk dia buat macam mana kita buat itu sangat besar. Dia panggil cerminan. Waktu kita tengok kadang-kadang apa yang kita buat pada mak ayah kita, macam itulah anak-anak kita akan buat dekat kita. Ada orang sedih, salih ala Sayyidina Muhammad, bila anak-anak dia menyakitkan hati dia, anak-anak dia mengguris hati dia, sebagainya, anak-anak dia buat benda-benda yang tak sepatutnya dekat dia rasa sedih. Padahal kalau dia kaji balik dan dia cek balik, rupa-rupanya itulah benda yang dia buat dulu pada mak ayah dia. Jadi dua benda yang Luqman sebut tadi dalam mukadimah dia. Yang pertama nasihat, yang kedua ialah salih ala Sayyidina Muhammad, contoh dan teladan yang baik. Ni sebelum nak masuk cerita pasal salih ala Sayyidina Muhammad, pasal apa? Pasal anak soleh lagi ni. Ni baru mukadimah dia. Baik, soalan kedua, Ustaz Luqman. Kita tak pergi panggil Ustaz, kata. Ustaz lagi jadi fitnah. Tak apa, tak boleh panggil Ustaz lagi, tak payah panggil Ustaz lagi. Luqman salih ala Sayyidina Muhammad. Luqman, ada yang tanya sana, Luqman lah ni umur dia nak masuk 18. Ujung tahun ni baru masuk 18 tahun. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia berkata Luqman, saya pergi tengok skrin tu banyak sikit. Waktu baca je tengok sini, tengok sana. Gugup-gugup sikit. Baru first time. Tuan-tuan doa-doa lah bagi dia. Saya kata kat dia, memang semuanya mula daripada first steps kan. Waktu balik daripada Yaman hari tu, Luqman dia mengajak di madrasah, mengajak makcik-makcik kita, mengajak
Salih Semat pelajar-pelajar pratahfiz sebagainya. Jadi Salih Semat kita nak bagi dia sikit pendedahan supaya dia pun dapat belajar ataupun mengajar di depan masyarakat, insya-Allah. Mudah-mudahan dia menjadi manfaat yang baik kepada masyarakat seluruhnya, insya-Allah. Baik, soalan kedua. Apakah ciri-ciri Salih ala Sayyidina Muhammad anak-anak soleh ni? Nak kenal anak-anak soleh ni macam mana? Macam Luqman ke? Cahaya ke? Apakah ciri-ciri Salih ala Sayyidina Muhammad anak-anak soleh ni? Cuba ciri yang pertama, ciri yang kedua, ciri yang ketiga, insya-Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil pada soalan tadi. Kita boleh ambil kita boleh ambil satu contoh yang daripada kisah Uwais Al-Qarni. Siapakah Uwais Al-Qarni ni? Kita duk dengar saja kisah yang masyhur tentang dia. Siapakah dia, bagaimana dia menjaga ibunya, sampai macam mana apa semua cerita dia. Nanti kita akan ceritalah. Okey, siapakah Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni adalah nama dia Uwais bin Amir Al-Qarni. Al-Qarni itu nama kabilah lah, nama kabilah. Waladu telah terlahir pada tahun 594 Masihi. Masa tu Masihi lagi lah, sebab waktu tu hijrah tak ada lagi. Dan meninggal pada tahun hijrah 37 hijrah, bersamaan 658 Masihi. Kemudian Uwais Al-Qarni ni dia ada satu laqab, dia ada satu gelaran yang mana Nabi bagi kepada dia. Dia adalah khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Okey. Dan dia adalah seorang dia adalah seorang ketua tabi'in pada zaman dia. Pada zaman dia adalah seorang ketua pada tabi'in. Dia sempat dengan zaman Nabi, tapi dia tak ada nak jumpa. Adraka zamanu ma'an Nabi wa lam yarahu. Dia sempat ada pada zaman tu, tapi dia tak sempat nak tengok Nabi. Tu adalah syarat-syarat sahabat lah, syarat-syarat sahabat. Dia dia kena ada pada dia, boleh pernah lihat Nabi, ataupun Nabi pernah lalu sebelah dia apa semua. Dia cuma pernah tengok sahabat sahaja. Maka sahabat, kalau sahabat lalu, kalau tabi'in lah, sahabat lalu dia tak dikira tabi'in, dia tak dikira tabi'in lagi. Dia kena sahabat tu duduk dengan dia, barulah dikira sebagai tabi'in. Kalau Rasulullah lalu tepi dia pun dia kira sahabat lah. Ya. Walaupun kalau tabi'in ni sahabat lalu tepi dia tak kira sahabat, tak kira tabi'in lagi. Dia kena duduk dengan sahabat. Okey. Ya. Okey. Dan dia daripada Yaman. Dan ada hadis tentang dia sebelum mainnya Uwais Al-Qarni ni. Ada hadis, ada Nabi pernah cakap dekat Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Kata apa? Dia hadis dia panjang, tapi kita ambil point saja. Inna khairat tabi'in rajulun. Sungguhnya ada seorang laki-laki yang mana dia adalah seorang yang sebaik-baik tabi'in. Yuqalu lahu Uwais, dan dia dipanggil sebagai Uwais. Nama dia Uwais. Walahu walidah wa kana bayadun famurru falyastaghfir lakum. Dia kata apa? Dan dia ada satu panggil apa? Tompok putih. Tompok putih. Ada dikatakan di tangan, ada dikata di tengkok. Tu tak ada khilaf lah. Kemudian dia kata apa? Lepas tu Sayyidina Umar tanya kepada Nabi, wahai Nabi, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, apakah yang perlu kami buat apakah doa yang perlu kami minta kalau kami jumpa dengan dia? Dia kata apa? Yang doa yang perlu hampa minta adalah minta keampunan, minta dia doa kepada hampa untuk mengampunkan segala dosa-dosa hampa. Itulah yang dikata falyastaghfir lakum. Okey. Dikisahkan dia ada seorang mak yang mana waktu dia lahir tu memang dia punya tompok tu dah ada dah. Memang dah ada dah waktu dia lahir. Kemudian bila mana dia lahir, ayah dia dah meninggal dunia. Kemudian yang jaganya cuma mak dia aja. Kemudian yang mak dia pun jagalah sampai
Uwais ni besar. Kemudian sampailah Uwais ni besar, mak dia pun dah ajuz, dah tak mampu untuk buat apa dah. Kau orang tua dah lah. Orang dah tua. Mak dia seorang yang lumpuh dan mata buta. Dikatakan macam tu. Kemudian dia kata, wahai anakku, aku teringin sangat aku nak pergi buat haji. Aku ni dah tak lama dah. Kemudian kata, waktu zaman tu kalaulah nak pergi kena ada unta dan ada satu kemah yang orang letak dekat atas unta tu untuk berteduh daripada hujan, daripada ribut apa sebagainya. Dia kata apa, aku tak mampu untuk beli apa semua tu sebab benda tu mahal. Uwais ni adalah seorang yang fakir, orang yang miskin, orang yang tak ada harta. Tapi apa yang perlu dibuat? Maka dia pun berfikir sampailah satu hari mak dia kata, wahai anakku, aku ni dah tak lama dah. Aku rasa aku dah sikit hari lagi, orang kata, sikit hari lagi. Kata, tunggu masa. Kemudian kata, bagilah, hang bawalah aku pergi buat haji apa semua. Kemudian sampailah satu hari Allah dapatkan dia satu ilham. Iaitu dia membeli seekor anak lembu yang dah habis dah dia dah habis susu dah, habis menyusu dah. Kemudian apa yang dia buat, dia angkat anak kambing tu daripada anak kambing tu kecil sampailah anak kambing tu 100 kilogram. Dia bawa setiap hari naik atas bukit untuk bagi lembu tu makan. Lembu. Kambing ni. Lembu silap. Lembu. Dia angkut lembu tu. Kemudian sampailah dekat bukit tiap hari sampai orang yang lalu tu orang nampak kata, dia ni gila ke apa? Tak waras apa? Dia dukung lembu. Dia dukung. Kemudian apa yang memanglah pada mata orang memang kata, gila dia ni. Mesti semua benda yang kita buat mesti akan ada orang yang kata. Macam Luqman kata tadi. Luqman Al-Hakim tu kata tadi. Dalam Quran tu. Okey. Kemudian satu hari dia kata, dia angkut tu sampai badan dia dah tegap, kemudian dia dah sasar, dia dah mampu untuk angkat apa semua. Kemudian suatu hari dia ajak mak dia, apa yang dia buat, dia angkut mak dia daripada Yaman sampai ke Mekah dalam keadaan berjalan. Kalau naik kereta apa je, Man? Tak tahu. Tapi memang jauh. Okey. Uwais ni dia angkut mak dia, orang panggil apa? Kalaulah 100 kg tu dia boleh angkat, macam mana mak dia yang mungkin dalam 50 boleh angkat 50 kg dia boleh macam mana dengan 50 kg? Mestilah dia lagi boleh. Kemudian apa yang dia buat, dia angkut mak dia sampailah daripada Yaman sampai ke Makkah untuk buat haji. Kemudian dia angkut sekali barang-barang apa semua, dia tawaf sekali dengan mak dia. Kemudian bila baliknya dia, bila dah habis tawaf, dah habis apa semua dah, kemudian dia nak balik. Lepas tu tanyalah mak dia tanya kepada Uwais, wahai anakku, apa yang hang doakan? Kemudian dia kata apa? Aku mendoakan agar Allah ampunkan dosa mak. Kemudian dia kata, hang minta ampun dosa hang tak? Dia kata apa? Kata dengan mak dah redha dekat aku dah rasa aku dah boleh masuk ke dalam syurga dengan redamu. Kemudian dia kata apa? Aku cuma berharap hang nak doa bagi hilang hang punya penyakit tu. Sopak tu. Kemudian dia kata apa? Wahai makku, aku ni malu dengan Tuhan aku. Aku malu dengan Tuhan aku. Lepas tu mak dia kata apa? Mak dia kata, wahai Uwais, kalaulah hang nak masuk ke dalam syurga, hang kena ada redha mak. Hang kena ada redha. Aku kata apa? Aku kata hang pergi doa dekat Allah, suruh hilangkan hang punya penyakit sopak tu. Kemudian dia kata apa? Kalau hang tak mau doa, aku tak akan redha dekat hang. Macam tu. Kemudian dia kata apa? Tak apalah. Kalau macam tu, dia habis ikhtiar dah. Kemudian dia doa dekat Allah. Dia kata, ya Allah ya Tuhanku, kau hilangkanlah aku punya penyakit sopak. Kemudian kau buat apa? Kemudian aku minta ni sebab mak aku. Mak aku kata, aku minta ni sebab mak aku. Mak aku kata suruh hilangkan, minta aku hilangkan aku punya penyakit. Suruh aku minta doa. Kemudian dia kata, tapi aku tak sanggup untuk hilangkan semua. Maka kau tinggalkanlah sikit.
Kemudian yang tinggal itu cuma di tangan, ataupun ada qil yang mengatakan di tangan, ada qil yang kata di tengkok, di kata belakang. Okey. Kemudian sampailah berita itu, maksudnya bila mana habisnya, maksudnya bila mak dia meninggal, dia pun pergi ke Madinah. Dia pergi ke Makkah. Dia pergi ke Makkah. Kemudian untuk buat haji lah. Kemudian dia jumpa dengan Sayyidina Umar. Dengan Sayyidina Ali. Maka apa yang dia kata apa? Aku mai kat sini sebab aku nak tunaikan perintah Nabi yang pernah suruh aku mai. Yang suruh mai apa, kata hampa nak jumpa aku apa semua, aku nak jumpa hampa. Kemudian dia pun minta lah doa apa semua. Kemudian dia kata, wahai Uwais, hang nak ke mana sekarang ni? Dia kata, aku nak ke Habsyah, tak silap. Kemudian dia kata, perlu ke aku tulis surat untuk bagi tahu dekat gubernur Habsyah tu untuk memuliakan hang? Dia kata, tak, aku tak perlu. Aku lagi suka duduk di dalam khalayak yang ramai yang orang tak mengenal aku. Dia kata macam tu. Aku tak suka orang kenal aku macam tu. Dia suka duduk dalam khalayak ramai, dia tak suka duduk seorang-seorang dia macam tu. Itulah yang dikatakan. Kemudian kemudian sampai situ ke? Di Uwais ni pasal apa yang dia ni ciri anak soleh yang ada pada dia tu apa dia? Dia khidmat dekat ni. Ya, dia khidmat dekat mak dia, kemudian dia buat apa yang segala perintah dia taat kepada mak dia. Kalau ada ayah dia, mesti dia akan taat kepada ayah dia juga. Bukan bermaksud kalau ada ayah dia tak taat lah. Macam tu. Kemudian kenapa yang dia taat sangat dekat mak dia? Kan ada hadis yang Nabi kata al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Yang hadis ni masyhur daripada saya kecil-kecil dah dengar lah, sampai hafal daripada kecil lagi. Syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Bukan maksud neraka di bawah kaki ayah, ada. Maksud dia apa? Kalau kita ni ibarat debu yang berada di bawah telapak kaki ibu. Kalaulah nak masuk syurga, maka ikutlah perintah. Mu'an cakap apa? Buat aja. Ta'ah. Allah kata fa'budullah wa la tusyriku nabi syai'an wa la tusyriku nabi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat bertakwalah memperhambakanlah dirimu kepada Allah, dan janganlah kamu mensyirikkan Allah, dan kamu berbuat baikkanlah kepada kedua ibu bapamu. Wallahu a'lam. Jadi ciri-ciri anak soleh ni untuk Luqman ni maksudnya dia taat pada mak dia, dia ikut perintah mak dia, dia khidmat pada mak dia. Dan hadis sebut tentang apa? Ridha Allah ala ridha walidain. Itu salah satu daripada ciri anak soleh yang Luqman sebutkan tadi, ialah seorang anak yang soleh ini dia mentaati kepada ibu dan ayah dia, berkhidmat kepada ibu dan ayah dia, dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mensejahterakan ibu dan ayah dia. Salih ala Syahmat, itu aset kita yang kita kena ada. Anak soleh ni kelebihan dia pada ibu ayah ni apa ni? Yang pertama, dia mensejahterakan ibu dan ayah dia ketika hidup ni. Jadi kalau Salih ala Syekh Muhammad, anak yang soleh ni, dia akan sentiasa berikhtiar macam mana untuk bagi mak ayah dia gembira, bagi mak ayah dia hidup dalam keadaan tenang. Dia akan berusaha sedaya upaya untuk Salih ala Syekh Muhammad, ibu dan ayahnya duduk dalam keadaan yang bahagia, membahagiakan, mensejahterakan, sama ada dalam urusan kehidupan ataupun urusan mempermudahkan urusan ibadat ibu dan ayah dia. Anak yang soleh, dia akan tengok keperluan-keperluan ibu dan ayah dia. Kita jangan sebaliknya, kita pula memberatkan dan membebankan ibu dan ayah kita. Memberatkan fizikal dia, memberatkan mental dia. Urusan yang sepatutnya kita buat, kita bebankan kepada ibu dan ayah kita. Dia sampai waktu dia nak istirahat, kita bebankan dia dengan kerja-kerja yang patut, tanggungjawab yang patut kita buat dalam urusan kehidupan kita ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian tuan-tuan, kita pula tu kita memberatkan, menyusahkan dia dalam urusan akhirat dia. Orang nak buat ibadat, tapi kita duk sibukkan dia dengan benda-benda yang patut kita buat.
sampai ayah kita, mak kita tak boleh nak pergi buat, nak tumpu untuk ibadat. Berapa lama tak main masjid, maklum, belah cucu. Dia bagi cucu dia apa semua sebagainya, sampai orang tu tak sempat nak buat urusan akhirat dia. Kemudian tuan-tuan, anak-anak yang soleh ni pula, tuan-tuan sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad, dia buat apa tuan-tuan? Dia akan mempermudahkan urusan akhirat keluarga dia, ibu dan ayah dia. Bila ibu dan ayah dia telah meninggal, dia akan ikhtiar macam mana dia nak boleh tolong nanti ibu dan ayahnya di alam barzakh. Sedekah-sedekah yang dia bagi, istighfar dia, sembahyang dia sebagainya, macam yang Luqman sebut di awal tadi ni. Bantu dengan urusan sembahyang kita ni, subhanallah, kita niatkan pahala dia, kita sampaikan kepada ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia. Jadi tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, ini semua ni adalah hasil didikan dipanggil. Hasil daripada pendidikan hasil pada didikan yang sempurna kepada anak-anak kita, supaya dia boleh jadi, salli ala Sayyidina Muhammad, anak-anak yang soleh. Dia tahu bahawa nanti, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad, semua kebaikan-kebaikan yang dia buat tu takkan dia tak akan sampai kepada Allah melainkan dengan redha ibu dan ayah. Nah, walau macam mana hebat ibadat dia, walau macam mana hebat urusan amalan dia, tapi dia hilang satu benda, nama dia kunci dia. Kunci dia apa ni? Kunci dia ibu dan ayah dia tak redha dekat dia. Mak dia tak redha kat dia, ayah dia tak redha kat dia. Lalu kunci tu tak ada. Kunci tu dia tak boleh nak masuk ke syurga Allah. Sebab apa? Sebab salli ala Sayyidina Muhammad, kunci amalan dia iaitu redha ibu dan ayah tu tak ada. Redallahu ala redha walidain. Redha Allah itu bergantung kepada redha ibu dan ayah, insya-Allah. Okey. Satu tu ya, ciri-ciri anak soleh. Okey, tu sebagai permulaan merangkumi semua ya. Yang kedua, soalan ketiga. Soalan ni, Salih Syahmat, di sebalik anak-anak soleh ni ada anak-anak derhaka. Di sebalik anak-anak soleh ni ada anak-anak derhaka, anak-anak yang disebut sebagai anak-anak derhaka. Di Nabi SAW duk cerita sifat-sifat anak derhaka sebagainya, Salih ala Sayyidina Muhammad. Jadi boleh Luqman ceritakan apakah ciri-ciri anak derhaka pula, supaya kita boleh mengambil pengajaran dan kita tak jadi orang-orang disebut sebagai anak-anak derhaka ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan jawab pada soalan tu. Allah kata di dalam Al-Quran, wala takul lahuma uffin, dan janganlah kamu berkata kepada orang tuamu kataan uff. Bukan maksud uff kita kata kat mak kita, kataan malah, macam tu. Kira dah sama dah maksud dia. Macam tu. Kira sama semua tu. Apa maksud dia? Janganlah kamu meninggikan suara kepada kepada ibu bapakmu. Yang paling penting bila depa dah mula lanjut usia apa semua, maka kita kena memberikan depa dalam keadaan kita kena beri kepada mereka kasih sayang sepenuhnya dan berbuat baik kepada mereka, berkhidmat kepada mereka. Dan ada satu kisah berkenaan tentang ada seorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang laki-laki, dia mengatakan, wahai Rasulullah, ada seorang remaja yang mana dia sedang nazak. Kemudian dia kata, suruh dia kata la ilaha illallah, mengucap la ilaha illallah. Dia kata apa? Dia tak boleh. La yastati'. Kemudian dia kata apa? Dia kata, kenapa dia tak boleh? Lepas tu dia kata, tak apa, bawa aku ke budak tu. Kemudian lepas tu pi. Dia kata apa? Wahai budak, katalah la ilaha illallah. Kemudian budak tu kata apa? La astati'. Aku tak boleh nak sebut. Lepas tu dia kata, sebab apa? Li'uku untuk disebabkan aku gil walidain, kerana aku menderhakai orang tua aku. Kemudian dia kata, adakah mak hang tu ada lagi? Hang derhaka kepada mak hang? Adakah mak hang ada lagi? Dia kata, ya, ada lagi. Kemudian kata, tak apa, bawa aku kepada mak hang. Kemudian jumpalah mak dia. Kemudian apa Rasulullah kata dekat mak dia? Wahai makcik, adakah ni anak hang? Lepas tu dia kata, ya, na'am. Qala na'am. Qalat na'am. Telah berkata, benar. Kemudian dia kata,
hang sanggup ke nak tengok anak hang ni direjam, dihumban ke dalam neraka? Kalaulah hang tak menolong dia, kemudian dia kata apa? Dia kata, tak, aku tak mampu untuk tengok dia dalam keadaan dalam keadaan dihumbankan dalam neraka apa semua. Kemudian dia kata apa? Kemudian Rasulullah kata apa? Aku bersaksi bahawa engkau telah meredai akan anakmu. Maksudnya aku ni bersaksi bahawa hang ni dah redha dekat mak hang, dekat anak hang. Kemudian dia kata apa? Wallahi aku bersaksi bahawa aku redha ke atas anakku. Kemudian dia kata, wahai ghulam, qul la ilaha illallah. Faqala la ilaha illallah. Dia kata, wahai budak, katalah la ilaha illallah. Kemudian budak tu mampu cakap la ilaha illallah, kemudian mati. Kemudian apa? Kemudian budak tu meninggal dunia lah. Kemudian apa yang dikatakan? Apakah Nabi kata alhamdulillahilladzi anfaqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menjauhkannya, yang telah menghindarinya daripada azab api neraka. Kisah ini tertulis di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, kitab yang sama juga, kitab hadis Imam Arba'in, hadis Arba'in, karangan Imam Nawawi rahimahullah taala. Ini adalah syarah lah. Di dalam kitab ni banyak kisah-kisah, banyak kisah-kisah yang menarik, yang macam-macam lah dalam kitab ni. Macam-macam kisah, pelbagai kisah-kisah yang akan membuatkan kita lagi bersemangat apa semua. Alhamdulillah lah. Kemudian dan adakah orang yang ni, kita masuk pada tajuk baliklah. Adakah orang yang meninggalnya ayahnya, adakah dia akan dapat husnul khatimah, ataupun yang dia tak mampu untuk bagi ayah dia tu redha sebelum ayah dia meninggal? Apa yang perlu dia buat? Yang pertama adalah dia tahawun bis salah. Dan dia memberi sedekah dan niat sedekah itu kepada ayahnya. Wa yad'u lahu bi khair, dan doalah kepada mereka dalam keadaan doa yang baik. Ini kalau ayah dia atau ibu dia meninggal sebelum dia dapat redha daripada maksudnya dia buat dia melakukan sesuatu yang menyakitkan hati ibu dan ayah dia, watak-watak ataupun sifat-sifat anak-anak derhaka, tetapi dia tak sempat nak bertaubat atau tak sempat nak minta ampun pada ibu dan ayah dia sebelum daripada ibu ayah meninggal. Jadi apa yang dia kena buat? Yang pertama adalah sedekah, memberi sedekah dan niat sedekah tu kepada ayah ataupun ibunya. Dah tulis tu. Yang pertama sedekah. Sedekah. Jadi buat dia sedekah, dia niatkan pahala sedekah tu dekat ibu dan ayah dia. Memperbanyakkan sedekah dan niatkan pahala tu kepada ibu dan ayah dia. Okey. Yang kedua adalah yad'u lahu bi khair, dan doakanlah kepada ibu ataupun ayah yang telah meninggal dalam keadaan doa yang baik-baik. Telah berkata dalam hadis mengatakan, idza mata ibnu adam inqata'a anhu amaluh. Amaluh. Illa thalatha sadaqatul jariyah, al-ilmu yantafa'u bih, waladu salih yad'u lahu. Ada 3 benda yang tidak akan terputus dari seorang tu jika mana dia meninggal. Maksud semua benda akan terputus kecuali 3 benda. Yang pertama adalah sedekah. Dia beri sedekah, dia bagi sedekah kepada orang buat masjid, orang buat sekolah. Kemudian orang mengambil manfaat daripada apa yang dia beri tu. Kemudian apa yang dia dapat bila mana dia meninggal, pahala-pahala tu akan berterusan. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu yang tafa'u bih. Dia ilmu yang bermanfaat. Iaitu kalaulah dia pernah bagi kepada orang satu ilmu, maka orang tu beramal dengan apa yang dia ajarkan. Kemudian orang tu pula mengajak kepada orang lain. Apa yang dia dapat? Dia akan dapat segala amal orang yang mendengar, segala amal yang orang yang buat,
semua akan dapat kepada dia, tidak akan kurang walaupun sedikit. Yang terakhir adalah waladus salih yad'u lahu, seorang anak yang soleh, anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kepada ayah ataupun ibunya yang telah meninggal. Kemudian habis hadis tu, yang ketiga daripada, jadi nak sambung sikit. Jadi antara perkara yang kita boleh buat yang kedua ialah memperbanyakkan doa yang baik kepada ibu dan ayah kita setelah ibu ayah kita meninggal. Doa-doa yang baik-baik, dan doa yang baik ini juga merupakan salli ala sayyidina Muhammad syarat makbul doa. Jadi bila kita berdoa dan minta satu benda, di antara perkara yang membantu untuk makbulkan doa tersebut ialah dengan kita menyelitkan doa-doa kepada ibu dan ayah kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbana shighara, di antara doa dia. Jadi dua perkara dah lah. Yang pertama tadi sedekah, yang kedua ialah memperbanyakkan doa yang baik. Okey, yang ketiga adalah dafa'ud-dain alaihi, dan apa orang panggil bayar hutang kepada, maksudnya kalaulah si mayit pernah berhutang dengan seorang, maka dia bayar hutang tu. Maka segala apa yang kita buat tu, benda tu akan dapat satu ganjaran kepada si mayit. Katakan Nabi SAW pun tak semayang kepada orang yang ada hutang walaupun 1 dinar. Nabi tak akan semayang. Tu kalau Nabi. Faham tak? Maka apa yang perlu kita buat? Sekali ya. Apa yang perlu kita buat? Kita tolong orang yang mati, orang yang meninggal dunia. Maka nanti bila mana kita pula yang mati, anak kita akan tolong kita pula. Apa yang kita buat mesti akan anak-anak akan buat balik apa yang ni, walaupun anak-anak pun sendiri tak tahu kata ayah dia buat benda tu. Macam kisah ada seorang yang satu hari orang nak angkut ayah dia angkut ayah dia nak pergi bunuh. Kemudian dia kata apa? Han nak bawa aku pergi mana? Kata aku nak bunuh hang lah. Kita dah tak sanggup lah nak belah hang apa semua. Kemudian apa yang dia buat? Dia kata apa? Tak apa, hampir bunuh aku kat tempat sekian-sekian. Kata, awak cakap macam tu awak, kat sini tak boleh bunuh apa? Dia kata, tak, tempat tu lah aku bunuh ayah aku dulu. Kira benda tu bersambung. Macam tu lah juga dengan apa yang kita buat. Tak kira baik, tak kira buruk. Benda tu insya-Allah, kalau benda tu baik, Allah akan sambung. Anak-anak kita akan buat. Kalau kita baca Quran, maka anak-anak akan buat sampailah anak tu besar dan akan bersambung kepada anak-anak dia sebagai keturunan-keturunan dia. Okey. Habis. Yang keempat. Yang tiga tadi. Kita ambil pinjam. Baik, betul. Yang kita membayar hutang. Ini rampah kuasa. Okay. Bayar hutang tu dengan maksud salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, kalau seandainya ibu ayah kita yang dia ada hutang dia waktu hidup dia, kita bantu untuk lunaskan. Itu kebaikan untuk dia dan kebaikan untuk kita. Dan bukan setakat hutang, termasuk juga seandainya ibu dia dan ayah dia tu ada masalah-masalah dengan orang yang lain. Waktu hidup dia ada masalah dengan orang yang lain. Masalah-masalah tertentulah. Mungkin ada fitnah, mungkin ada salli ala sayyidina Muhammad. Perkara-perkara yang tak sepatutnya dia buat dulu dan dia masalah dengan orang lain, maka tanggungjawab kita sebagai seorang anak ialah untuk pergi berjumpa dengan orang tu dan kita mohon maaf bagi pihak ibu dan ayah kita, menyelesaikan masalah-masalah hubungan dia waktu hidup di dunia selepas daripada kematian dia. Ini tanggungjawab anak yang soleh. Kita tengok apa yang jadi sekarang ni, bila salli ala sayyidina Muhammad, bila meninggalnya seorang ibu ataupun seorang ayah, anak-anak ni dah tak kisah dah tentang apa yang mak ayah dia. Salli ala sayyidina Muhammad, ada yang berebut harta, ada yang ada orang tu telefon, ustaz kami ni memang kena bayar ke hutang ayah kami ni? Kami dapat duit faraid ni, kami kena bayar. Memang sepatutnya dulu waktu dapat duit faraid itu kena pergi settle, selesaikan hutang dulu. Salli ala sayyidina Muhammad. Selesaikan hutang dulu, kemudian selepas selesai hutang baru dah ni duit kami, ikut suka kami lah, kami nak bayar tak bayar ni, kami ada tanggungjawab lain ni, banyak benda lagi ni yang kami kena buat sebagainya. Jadi subhanallah, Ustaz Syamad, depa mula dah argue sebab salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Pasal depa rasa duit tu adalah duit-duit depa.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, saya semak inilah yang berlaku. Yang kita harap ialah anak-anak kita anak-anak yang soleh. Anak yang soleh ialah akan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh ibu dan ayah dia waktu hidup dia, selepas daripada kematian dia, supaya ayah dia dan ibu dia dapat berada di alam barzah dan berada di padang mahsyar dengan keadaan yang tenang. Okey, sambung yang keempat. Yang keempat dan yang terakhir adalah yaf'alul amalul khair, berbuat perkara yang baik dan niatkanlah perkara tu sedekah kepada si mayit, kepada ibu ataupun ayah. Itulah yang perlu kita buat. Berbuat baik, buat pila apa pun, masuk tak kira niat kita kena banyak. Adalah hadis mengatakan apa daripada Sayyidina Umar, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap perbuatan itu mestilah bersertakan dengan niat. Hatta kan masuk pintu pun kena ada niat. Sembahyang, tak kira lah sembahyang sunat, maka memperbanyakkanlah niat. Dalam tu taubat, dalam tu apa semua, hajah apa semua, semua tu, benda tu semua boleh buat. Maka kalaulah kita buat, kita akan dapat banyak lagi pahala-pahala, banyak lagi ganjaran yang Allah akan bagi kepada kita. Maka memperbanyakkan niat. Itu juga. Niat kepada budaya. Okey. Ya. Okey, sambung. Saya semak di apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, kita boleh niatkan kelebihan-kelebihan tersebut supaya dihadiahkan kepada ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia. Dia akan membantu ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia dengan amalan-amalan kebaikan yang kita buat. Jadi ada seorang laki-laki, ada seorang wali Allah, dia tertidur di tepi di sisi kubur. Kemudian dia tengok dekat kubur tu ada ramai ahli kubur. Dia mimpi ahli kubur tu buka keluar, ramai-ramai duduk kais sesuatu. Kemudian dia nampak ada seorang laki-laki yang duduk tenang, tak macam orang yang lain yang nampak kelang kabut. Lalu dia tanya pada orang tu, pasal apa kamu ni dan apa yang telah berlaku ni? Lalu dia cerita, orang-orang ni semua ni ialah orang-orang yang sedang mengais-ngais doa-doa daripada orang ramai. Nah, yang pakcik ni, saya alhamdulillah Allah bagi dekat saya ni ada anak saya yang sentiasa berdoa untuk saya. Anak sentiasa hantar pahala untuk saya. Kita esok kalau nak tahu tentang saya, pergi tengok tu dekat Salih Al-Asya Muhammad, dekat pasar ada seorang penjual daging, pergi cari dia. Dalam satu riwayat cerita penjual manisan. Maka subhanallah, besok bila dia terjaga, kemudian dia pergi cari orang lelaki tersebut, dan dia tengok lelaki tersebut mulut dia kumat kamit macam duduk baca sesuatu. Lalu dia pun tanya Salih Al-Asya Muhammad, apa yang kamu buat? Dia kata dia sedang beristighfar untuk ayahnya yang telah meninggal dunia. Dalam satu riwayat lain sebut dia sedang membaca Al-Quran untuk ibu dan ayah dia, untuk ayah dia yang telah meninggal dunia. Lalu subhanallah tuan-tuan, rupa-rupanya amalan-amalan yang dia buat itu sampai ganjaran dia kepada ibu dan ayah dia. Ini ciri anak yang saleh. Anak yang saleh ni bukan sakat dia fikir untuk diri dia sendiri, tapi dia fikir semua amalan-amalan dia nak sedekahkan dan nak hadiahkan kepada ibu dan ayah dia. Kadang-kadang kita sedih tuan-tuan, anak-anak kita baca Quran pun tak reti, anak-anak kita nak doa untuk diri dia sendiri pun dia tak pandai. Macam mana dia nak doakan kepada ibu dan ayah dia selepas dia meninggal? Dia nak istighfar untuk diri dia sendiri pun dia tak tahu macam mana dia nak istighfarkan untuk ibu ayah dia yang telah meninggal. Tuan-tuan, dalam kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala, Khususiyat Yaumul Jumaah Salih Al-Asy Muhammad yang telah disyarahkan oleh Mufti Brunei, dicerita pada setiap malam Jumaat akan dibentangkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh amalan-amalan yang dilakukan oleh anak-anak dia. Seorang bapa, seorang ibu, dia akan tengok apa yang anak-anak dia buat sepanjang minggu tersebut, dibentangkan dekat dia. Kalau kebaikan-kebaikan, maka ibu ayah kita akan seronok. Ibu ayah kita akan seronok melihat Salih Al-Asy Muhammad kebaikan-kebaikan anak-anak dia buat sepanjang minggu tersebut. Tapi kalau kemaksiatan yang anak-anak dia buat pun dia akan tengok Salih Al-Asy Muhammad. Kemaksiatan yang anak-anak dia buat sepanjang minggu tersebut pun dia akan menyaksikan. InsyaAllah tuan-tuan, demikian saja forum kita pada hari ini. Saya bagi pihak semua, kedua ahli panel, memohon ampun dan maaf. Kedua ahli panel, saya moderator je, seorang aja ahli panel.
InsyaAllah anda ada sebarang kelemahan, tuan-tuan doa-doakanlah supaya salih ala Sayyidina Muhammad. Ada lagi nak sambung apa? Tak ada apa dah. Nah, insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada hari ini jadi manfaat pada kita, insyaAllah. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita dijadikan oleh Allah salih Muhammad menjadi anak-anak yang soleh dan dijauhkan daripada sifat-sifat anak derhaka, insyaAllah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.